Sains tahun 5. Pada hari ini, kamu akan belajar tentang pemboleh ubah. Pertama, kamu perlu tahu apa itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah faktor-faktor atau perkara-perkara yang boleh mempengaruhi sesuatu eksperimen sains. Terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Kita lihat dulu pemboleh ubah yang pertama, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Pada pemboleh ubah ini, kita akan lihat perkara yang diubah atau ditukar pada awal eksperimen. Pemboleh ubah yang kedua, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Kita akan lihat tentang perkara yang diperhatikan, dilihat ataupun diukur semasa menjalankan penyiasatan atau eksperimen. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang ditetapkan sama dan kekal sepanjang eksperimen. Dan untuk pemboleh ubah dimalarkan ini, dia tidak akan berubah sehingga akhir eksperimen. Terdapat beberapa contoh soalan yang bertanyakan tentang pemboleh ubah. Murid-murid masih ingat tak lagi berapa pemboleh ubah yang ada? Ya, betul. Ada 3 pemboleh ubah. Jadi kita lihat dulu contoh-contoh soalan yang bertanyakan tentang pemboleh ubah. Kita lihat dulu contoh yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga, nyatakan pemboleh ubah dimalarkan. Ataupun soalan juga boleh bertanyakan tentang nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Jadi tempat kosong tu boleh digantikan sama ada pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemboleh ubah dimalarkan. Selain itu, contoh soalan adalah seperti nyatakan 2 pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. Ini ialah contoh-contoh soalan yang bertanyakan tentang pemboleh ubah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bagaimana cara menulis pemboleh ubah dengan cara yang betul. Untuk menulis pemboleh ubah, kita mesti ada 2 perkara. Yang pertama, kita mesti ada parameter. Dan yang kedua, kita mesti ada benda ataupun objek. Jadi kita lihat contoh selepas ini. Baiklah murid, jom cikgu kongsikan beberapa contoh parameter yang selalu digunakan dalam penyiasatan sains. Contohnya ialah isi padu, masa, panjang, suhu, kuantiti, jenis, bilangan, tempoh, jarak, keadaan. Selain itu, parameter juga boleh digunakan seperti kehadiran, saiz, warna dan kecerahan. Banyak lagi contoh lain parameter yang boleh digunakan. Contoh benda atau objek yang terdapat dalam penyiasatan pula ialah air yang tinggal, ais melebur, anak ayam, magnet, pasu, pokok dan lain-lain lagi. Banyak benda atau contoh yang boleh digunakan terutama apabila anda menjalankan penyiasatan
di sekolah nanti. Setelah mengenal pasti parameter dan benda berdasarkan contoh sebelum ini, jom kita lihat bagaimana cara menulis pemboleh ubah dengan cara yang betul. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Contoh pertama berkenaan dengan kita lihat ada rajah atau gambar ayam. Parameter yang sesuai yang boleh kita gunakan ialah saiz dan objek atau benda ialah ayam. Jadi kita boleh katakan pemboleh ubah tersebut ialah saiz ayam. Kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, murid-murid, cuba lihat. Terdapat 3 gelas yang berisi air. Dan yang membezakan tentang air yang terdapat dalam gelas tersebut ialah isi padu. Jadi isi padu merupakan parameter dan objek ialah air. Jadi pemboleh ubah tersebut ialah isi padu air yang berubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Kemudian kita lihat pula contoh yang ketiga. Kita dapat perhatikan terdapat beberapa jenis bola. Dan parameter yang sesuai ialah jenis dan objeknya ialah bola. Mungkin ada yang tertanya, bagaimana pula parameter yang boleh digunakan seperti bentuk bola? Bagi bentuk bola, bentuk untuk digunakan sebagai parameter tidak sesuai disebabkan hanya terdapat sebiji bola yang berbentuk bujur dan 3 biji lagi bola berbentuk sfera. Jadi, bentuk tidak sesuai digunakan sebagai parameter bagi soalan ini. Dan contoh yang seterusnya. Murid-murid boleh lihat terdapat 3 biji epal. Epal tersebut mempunyai jisim yang berbeza, iaitu epal pertama 230 gram, epal kedua 220 gram dan epal yang ketiga 250 gram. Jadi parameter yang sesuai ialah jisim dan objeknya ialah pula epal. Jadi cikgu harap dengan sedikit sebanyak penjelasan ini, maka murid-murid boleh memahami bagaimana menentukan parameter dan juga objek bagi sesuatu penyiasatan supaya murid-murid dapat mengenal pasti pemboleh ubah dengan betul. Pemboleh ubah juga boleh dicari atau dikenal pasti berdasarkan jadual dan rajah. Seperti yang kita lihat pada contoh yang ditunjukkan, pemboleh ubah manipulasi akan berada di sebelah kiri jadual di bahagian paling atas dan pemboleh ubah bergerak balas akan berada di sebelah kanan di bahagian atas. Kemudian kita lihat pula contoh jadual yang kedua. Bagi jadual yang melintang, pemboleh ubah dimanipulasikan di sebelah kiri di bahagian atas, manakala pemboleh ubah bergerak balas di bahagian bawah di sebelah kiri. Bagi contoh jadual yang ketiga, mempunyai 3 ruang, pemboleh ubah dimanipulasikan berada di tengah dan pemboleh ubah bergerak balas akan berada di bahagian paling kanan sebelah atas. Jom kita lihat contoh bagaimana mengenal pasti pemboleh ubah berdasarkan graf palang. Graf palang ini terdiri daripada paksi X di sebelah sini iaitu tahun dan paksi Y iaitu berkenaan dengan bilangan spesies haiwan yang pupus. Jadi,
Pemboleh ubah dimanipulasikan berada di sebelah kanan di bahagian bawah, iaitu tahun, dan pemboleh ubah bergerak balas pula ialah bilangan spesies haiwan yang pupus. Mesti murid tertanya-tanya, kenapa pemboleh ubah dimanipulasikan di sini tidak mempunyai parameter? Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, bagi objek seperti masa tidak memerlukan parameter berada di hadapannya. Contoh, tahun, minggu, minit, saat. Semua itu tidak memerlukan parameter berada di hadapannya sekiranya kita ingin menulisnya sebagai pemboleh ubah. Kita lihat pula pemboleh ubah yang boleh dikenal pasti berdasarkan jadual. Kita lihat contoh dia, murid-murid. Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasikan akan berada di bahagian sebelah kiri. Iaitu pada soalan ini ialah objek, dan pemboleh ubah bergerak balas berada di bahagian sebelah atas kanan, iaitu bilangan ukuran yang diambil. Jadi murid-murid boleh mengenal pasti pemboleh ubah pada jadual, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan jadual yang diberikan. Sekian saja pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat maju jaya!